Oke, hai, assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua dengan channel saya Naziro Channel. Jadi kepada yang baru masuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi pada video kali ini saya nak buat sedikit in detail dan part 2 video saya buat vacuum. Hari tu saya dah unboxing dan hari ni saya nak buat sedikit lebih mendalam pasal video vacuum ni lah. Jadi jom kita tengok apa yang akan saya buat dengan vacuum ni. Okey, lepas masuk intro, jadi saya nak sedikit tentang vacuum ni. Ini daripada Xiaomi, macam ni. Okey, daripada Xiaomi. Dia merupakan Xiaomi G10 dan vacuum yang saya beli ialah vacuum antara yang paling wattnya paling tinggi dan mempunyai saving battery paling kuat lah di antara ketiga-tiga vacuum yang Xiaomi buat keluar. Jadi ini antara barangnya. Jadi inilah body utama untuk vacuum tersebut. Body utama macam biasa, ini dah lubang untuk korang sambung. Batang dia menjadi lagi panjang atau penyedut-penyedut yang akan korang gunakan, aksesori yang akan korang sambung pada benda ini. Okey, ni atas dia kosong, sini pun kosong, ruang pengudaraan yang panas haba dia untuk vacuum. Okay, di bawah kedua ni adalah lubang negatif dan positif untuk discharge pada stand yang disediakan, dan ini adalah lubang untuk korang buang sampah. Cara buang sampah dia sangat senang dan simple. Apabila korang dah vacuum, korang just perlu tekan button ni saja untuk buka kita macam tu. Nampak? Dan korang terus boleh throw sampah tu keluar. Senang je kan? Jadi next, pergi ke apa yang ada di dalam ni. Okay, jadi seterusnya kita akan pergi kepada bahagian screen display dia. Ini vacuum yang kita akan nampak tu. Jadi di sebelah kiri ada button macam switch ni, okay, yang macam pusing-pusing, dan button lock. Fungsi dia bila korang tekan ni sebagai button on off juga. Macam korang tekan, okay. Okay, dia ada beberapa mode. Yang pertama mode standard, dan korang pergi seterusnya kita akan nampak mode high power untuk tempat-tempat yang memerlukan sedutan yang lebih kuat macam atas karpet ke, seat kereta ke. Ini mode eco, dan seterusnya kita pergi kepada mode yang button yang ada di sebelah kanan pula, dia ada button lock. Yang cara untuk menggunakannya, korang perlu setting dekat sini, okay, mode apa yang korang nak, dan ini button untuk korang tekan dekat sini. Dan lepas korang tekan sambil korang lock dekat sini, sambil tekan dekat bawah ni, okay, korang lock, dan korang boleh guna macam vacuum biasa. Dan vacuum ni adalah portable, dan untuk menggunakannya macam saya guna pada mode high power, kita boleh menggunakan dalam 15 minit. Tapi bila korang guna dalam mode eco, korang boleh bertahan lama lah, macam dikatakan hampir 1 jam tu. Okay, jadi sekarang kita nak try sambung dengan aksesori yang disediakan. Okay, aksesori yang pertama, okay, kita ada yang panjang ni macam biasa. Bila kita menggunakan vacuum, kita perlukan sesuatu yang panjang untuk memudahkan kita vacuum secara berdiri lah. Okay, dan kat sini macam korang tengok dia ada 2 pin. Okay, 2 pin ni korang perlu masuk ikut lubang yang sini dan tekan. Okay, bunyi klik, dan masuk, korang punya dah boleh pakai lah. Dan untuk cabut, korang hanya perlu tekan lubang ini saja. Okay, perlu tekan button ni. Ni korang boleh cabut. Macam tu. So nak masukkan, tekan balik semula. Jadi ini baru siap batang dia. Jadi kita perlu tengok kepada brush dia. Okay, untuk brush dia, dia punya banyak lah. Macam yang korang tengok video lepas, kita punya banyak. So ni salah satu yang kita akan boleh kata kerap lah pakai. Jadi korang akan nampak sedikit habuk lah, sebab saya dah guna benda ni untuk test. Okay, korang boleh tengok. Ini pun sama, ada pin kat bawah tu, korang sambung dekat kita punya batang yang bawah tu. Bukan aksesori ni sahaja yang ada. Ada yang macam corong ni, okay, nak sedut di celah-celah. Okay, korang boleh tengok. Okay, sedut di celah-celah permukaan yang lebih kecil dan agak susah untuk dicapai oleh nyedut yang besar lah. Dan ini adalah mop. Okay, dalam masa yang sama kita juga boleh pakai mop sambil vacuum, tapi dia tidak membawa kuantiti air yang banyak lah. Cara pakai dia, ambil yang jenis brush ni. Okay, ada brush sedut ni, ni ada roda, dan ini untuk mop. Cara guna mop lah. Okay, korang masukkan 2 lubang tayar dekat, ada lubang yang disediakan di sini, dan korang klikkan je. So automatik dia dah dekat. Jadi korang boleh guna vacuum sambil mop macam ni lah. Nampak? Sini lah rupa dia. Jadi untuk guna mop, masukkan air sabun korang dekat sini. Dia ada tempat untuk korang masukkan air, nampak ada telur open. Okay, just masukkan air dekat sini. Isi air dah siap, tutup. Dan korang boleh gunalah, sama ada korang nak guna atau korang tak nak guna. Okay, jadi korang boleh pilih.
Dan dekat sini, okey, sambungkan dekat batang tu. Dia pun ada 2 pin macam ni, sambungkan biar sama. Dan kat sini juga ada dia tunjuk manual lah, apa yang korang boleh buat, apa yang korang tak boleh buat. Jadi kalau nak baca boleh pause dan baca. Okey, selain tu juga lupa nak bagi tahu dekat tepi sini, yang korang perasan. Okey. Selain itu juga korang boleh tengok dekat bahagian tepi belakang ini, okey, dia ada macam 3 lubang lampu kat sini. Sini dah menunjukkan indikator bila korang charge. Tak pun korang boleh tengok dekat skrin ni, dia tunjuk berapa persen dah charge. Okey. Dia ada 2 cara charge. Yang pertama, kita menggunakan dongle yang dia menggunakan hub yang disediakan tu, kita just sangkut je dekat situ, kabel charge terus. Satu lagi, kita menggunakan kabel direct terus dekat sini yang disediakan tu lah. Okey. Sekarang kita, seterusnya kita bagi dia punya untuk bahagian vacuum benda-benda yang bawah ni, yang ada bulu-bulu ni. Okey, untuk bersih bahagian ni sangat senang lah. Macam korang tengok kan ni, macam nak bersihkan sebab atas tutup, bawah rapat macam ni kan, macam nak bersih. So dia ada satu kaedah yang sangat senang. Kat sini korang boleh nampak dia ada cara lock dengan unlock. Korang just perlu pusing ke kiri, unlock, dan korang boleh tarik dia. Nampak? Jadi korang boleh bersihkan brush ni dengan senang. Tak perlulah korang congkil-congkil dekat belakang ni kan. Ni nak masuk dia pun senang. Masukkan je. Pastikan masuk mengikut alur yang betul lah. Pastikan korang masuk mengikut alur yang betul. Dia dah masuk, korang just tekan sikit dan lock. Senang je. Ni dia punya brush bawah. Okey, sebelum mula kita nak tengok sebelum lah kapet ni macam mana. Jadi korang boleh tengok dekat sini. Saya punya kapet ni, ada kotor-kotor, ada bulu-bulu kat sini. Ni korang boleh tengok juga. Ni ada rambut-rambut. Ni kat lantai-lantai pun boleh tengok macam mana kotor dia. Okey. Kat sini pun korang boleh tengok ada banyak kesan bulu-bulu kucing. Okey. Sini pun so, jadi kita akan try sebelum dan selepas atas kapet. Setelah selesai vacuum semua, korang boleh tengok. Okay, ini vacuum saya. Dan korang boleh tengok lah. Okay, ini adalah sampah yang terperangkap dan habuk-habuk yang terperangkap di dalam bekas ni. Jadi cara nak buang ni sangat mudah. Just clip satu ni, semua akan keluar. Jadi sangat mudah dan sangat senang, tak macam dulu kena buka penutup atas lah, buang dia punya penapis dan baru jumpa bekas habuk. Sekarang senang. Korang just perlu tekan button yang satu ni je, hala ke tu sampah, terus keluar ke tu sampah. Jadi penggunaannya sangat senang dan membuat korang lagi senang, lagi suka nak vacuum lah. Jadi tak perlulah korang penat kena sapu sampah hari-hari kan. Just vacuum sekali jalan, settle semua, duduk, okay, korang buat kerja lain, jimat masa korang. Okay, jadi untuk penggunaan saya yang dalam baru kira dalam 15 minit, okay, penggunaan bateri sebanyak ini, korang boleh tengok tak? Okay, inilah penggunaan bateri. Jadi saya nak tunjuk macam mana keadaan kapet saya ni lepas saya vacuum. Okay, jom. Sekarang ni saya dah vacuum. Jadi macam tadi kot video tu tak jelas sangat sampah tu. Okay, ni sampah tu. Korang betul kat dalam, ada habuk-habuk sikit. Okay, korang tengok kan. Ni lepas saya vacuum. Okay, tu nampak. So dia ada kapasiti dia. Bila penuh sampai situ max, korang kena buang lah. Kalau tak nanti dia sedut jadi tak kuat. Jadi kita tengok tempat-tempat yang okay, macam ni. Dia dah tak banyak dah. Ada sikit-sikit je. Tak macam yang tadi. Sini pun sebelah sana macam biasa, yang belah-belah lantai senang je kalau kita guna penyapu boleh hilang. Dan belah-belah sini okey, dah tak banyak dah. Okey, sekarang tak nampak lah habuk-habuk yang besar tu, tinggal yang betul-betul halus je. Yang itu kalau korang vacuum banyak kali, okay, dia boleh hilang lah. Dan kita tengok belah sini pun dah kurang. Okey, belah sini pun dah kurang, dah clear. Nampak macam kapet baru bersih je. Okey, sekarang ni saya nak buang sampah dan habuk yang ada di dalam di vacuum kita ni. Okay, dalam sampah sampah dalam ni nampak penuh sikit. Okay, jadi korang just perlu hala macam gini je. Okay, tekan button yang di atas ni. Okay, sampah dia terus keluar. Korang nampak? Terus keluar. Okay, dah siap. Korang perlu ketuk. Dan kalau ada habuk kat dalam, tariklah habuk tu kat dalam. Kemudian boleh tutup macam biasa. So korang boleh guna lagi lepas ni. Okay, seterusnya pula adalah kalau korang baca dalam manual, kita boleh bersihkan dia punya pembersih tu menggunakan air dan lap-lap lah. So untuk membuka tong ni, tadi kita dah tunjuk cara nak buang, just tekan ni. Sekarang dia ada satu instruction dekat bawah ni, kalau korang boleh baca lah.
Dan korang perlu tekan je button ni, dia akan buka benda ni. Nampak? Ni engine dia. Okay, ni lah bekas penapis dia, korang boleh tengok. Okay, untuk penapis dia ada first layer dekat sini. Korang boleh tengok. Okay, first layer ni boleh buka. Okay, korang boleh bersihkan lah debu-debu ni. Okay, ada instruction di dalam manual tu. Then kalau korang buka ni, kita akan buka satu lagi. Ni twistkan dia, korang boleh tarik, nampak? So ni lepas kita vacuum tadi kan, korang boleh nampak. Jadi yang ni boleh bersih macam biasa. Bersih pakai air, lepas tu keringkan dia lah. Dan ini, yang ni pun ambil berus-berus ke apa, bersih ke abu-abu ni, lap-lap sikit pakai kain basah, dan tutup. So untuk tutup dia senang, twist balik, letak balik. Dan penapis atas ni pun korang boleh bersihkan juga. Okay, jangan risau. Jadi korang letak balik semula, settle. Pasang dia pun senang. Atas ni, okay, dia ada macam muncung kat atas ni, korang boleh tengok. Okay, laraskan kat sini, samakan, klik. Siap. Jadi itu cara untuk basuh dia punya tong ni. Memang senang lah bila korang nak pakai vacuum ni untuk kerja-kerja seharian korang. Dan harga dia yang saya rasa dalam 1,000 ke 1,200 macam tu lah. Korang online pun kalau dia masuk stok memang cepat habis. Mungkin production dia tak banyak kot lah. Jadi korang boleh grab dekat link saya sediakan kat bawah tu. InsyaAllah kalau ada. Kalau tak ada, mungkin korang tanya seller tu lah macam mana. Dan mula saya beli ni ialah Mi Vacuum Cleaner G10. Okay. Dan sepanjang pengalaman menggunakannya hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu menggunakan dia. Dia dapat memudahkan kerja kehidupan seharian kita lah. Yang mana pada dulu kita menggunakan penyapu. Jadi untuk menyapu di atas kapet macam bilik saya ni sedikit memenatkan lah, menggunakan tenaga dan menggunakan banyak masa. Jadi apabila kita menggunakan vacuum ni, kita dapat jimat masa, jimat tenaga kita, dan kita boleh buat banyak kerja lagi lepas tu sebab kita tak perlu banyak tenaga untuk menyapu. Jadi kepada korang yang berminat untuk beli, boleh tekan link dekat bawah. Dan kepada yang menonton sampai habis, terima kasih menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.